menghafal surah tersebut. Surah tersebut juga kita hafal, dan surah tersebut juga mungkin kita sering baca dalam waktu solat ataupun di luar solat. Surah ini dinamakan surah At-Takatsur. Ianya disusun selepas surah Al-Qari'ah. Kalau surah Al-Qari'ah berkaitan tentang hari kiamat, manakala surah At-Takatsur dia berkaitan tentang alam kubur, yakni hari yang mana hari selepas kita mengalami kematian, maka pada hari itu surah ini membicarakan tentang bagaimana perasaan kita sebelum kita nanti dibangkitkan semula, ataupun pada hari yang mana kita akan dihitung amalan kita sebelum kita memasuki syurga ataupun neraka. Surah At-Takatsur yakni bermaksud berlumba-lumba mengejar kemegahan dunia. Mari kita berkenalan dengan surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur merupakan surah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, yakni bermaksud bermegah-megah atau berlumba-lumba untuk mendapatkan harta kekayaan. Sama ada berlumba-lumba itu untuk mendapatkan habuan dunia, tak kisahlah habuan itu berbentuk harta, anak-anak, pangkat, pengaruh, apa saja habuan dunia. Apabila seseorang itu mengejar habuan, maka surah ini berkaitan dengannya, disebut dengan nama At-Takatsur. Namun sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa surah At-Takatsur ini adalah surah Madaniyah. Seperti yang kita maklum, surah At-Takatsur berkaitan tentang hari akhirat, maka surah ini sudah tentulah berkaitan tentang surah Makkiyah. Tetapi sebahagian kecil para ulama menyatakan bahawa surah At-Takatsur ini adalah surah Madaniyah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kenapa mereka menyatakan sedemikian? Kerana surah ini berkaitan tentang dua kabilah daripada Ansar yang saling berbangga-bangga atas apa yang ada pada diri mereka. Maka pandangan sebahagian kecil menyatakan ini adalah berkaitan tentang surah-surah yang diturunkan di Madaniyah ataupun di Madinah. Manakala majoriti sebahagian besar para ulama hadis ataupun para ulama tafsir menyatakan bahawasanya surah At-Takatsur adalah surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sasaran pembicaraan surah ini adalah untuk orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Sebab itu nanti dalam surah At-Takatsur kita akan melihat bagaimana orang-orang yang mengejar harta sehingga mereka ditimpa ataupun dihadapkan dengan hari kematian, barulah mereka menyedarinya. Sebab itu surah At-Takatsur adalah surah yang ke-102 di dalam Al-Quran, yang mengandungi 8 ayat dan termasuk dalam kategori surah Makkiyah dalam sebahagian besar majoriti para ulama. Kita lihat pandangan tentang ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memulakan pada permulaan surah, Alhaakumut Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Alhaakumut Takatsur. Takatsur ini bermegah-megah. Alhaakumut Takatsur. Pada permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala melihat pada keadaan yang pertama, Allah menyatakan perkataan At-Takatsur, yakni bermegahan, sebagai poin ataupun titik mula pada permulaan surah ini.
Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bermegah-megahan di dalam aspek apa. Oleh kerana tidak disebutkan secara khusus bermegah-megahan itu dalam aspek apa, maka ia merangkumi ungkapan umum, sesuatu yang umum apabila seseorang itu bermegah dalam keadaan dunia. Oleh sebab itu, para ahli tafsir umpamanya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan bahawa ketika tidak disebutkan bermegah-megahan atau berlumba-lumba dalam hal apa, maka ayat ini memberikan faedah keumuman, yakni memberikan sifat ataupun ta'rif yang umum, termasuk semua perkara yang orang berlumba-lumba, bermegah-megah, berbangga-banggaan padanya, seperti berlumba-lumba untuk mendapatkan harta yang banyak, berlumba-lumba untuk mendapatkan anak yang ramai, berlumba-lumba untuk darjat dan harta kedudukan, bahkan juga sebahagian manusia berlumba-lumba untuk mendapatkan ilmu. Sebahagian ilmu ini digunakan yakni untuk membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Ini maksudnya. Oleh sebab itu, akhirnya berlumba-lumba tanpa tujuan asal kerana Allah akan melalaikan mereka, menjadikan angan-angan dan mimpi mereka menjadi panjang, sehingga lupa bahawa kematian itu sangat dekat. Sebab itulah Allah menerangkan pada ayat yang pertama, Alhaakumut takathur, bermegah-megahan ataupun berlumba-lumba boleh melalaikan kamu. Oleh kerana itu, tujuan kita hidup di dunia ini, walaupun kita mencari wang, harta, pangkat dan kedudukan, mesti tujuan utama lillahi ta'ala. Mesti perbetulkan niat kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, kadang-kadang kebanyakan daripada kita kadang-kadang telah tersalah niat dalam mencari kehidupan dunia ini. Sebahagian daripada kita mencari kehidupan dunia ini bukanlah untuk tujuan akhirat, tetapi hanya untuk kemegahan, supaya orang puji kita, supaya orang sanjung kita, dan supaya kita nampak hebat di mata orang lain. Begitu juga hatta para ilmuwan sekalipun, para ustaz-ustaz sekalipun, yang mereka tidak lari daripada melakukan hal ini. Kadang-kadang mereka, apabila mereka dapat ceramah ataupun mereka dapat undangan yang mahal ataupun bayaran yang mahal, angka yang mahal, mereka melupakan sebahagian daripada tujuan asal mereka. Sebab itu kadang-kadang nak tarawih ni, minta maaf lah, oleh kerana saya sekarang di Masjid Kota Kemuning, kita ni banyaklah deal ataupun berhubung dengan para ustaz-ustaz selebriti, imam-imam selebriti ni. Di antaranya kadang-kadang bila kita WhatsApp ataupun kita call, tak berjawab. Bila kita tanya, belutik sahaja, tidak balas, menyebabkan kita ni tertanya-tanya dan ternanti-nanti. Kita pun faham mereka ini selebriti ataupun boleh digelar ustaz-ustaz selebriti, tetapi tindakan mereka ini sangat-sangat memalukan agama, kerana kadang-kadang mereka melihat kepada populariti dan juga angka berbanding dengan jemputan-jemputan yang hendak diundang kepada mereka. Bukan semua, tetapi ianya berlaku. Saya katakan tidak semua, tetapi ianya berlaku. Mungkin saya tak mengetahuinya, tetapi oleh kerana saya mengendalikan masjid pada hari ini, baru saya melihat realiti ini berlaku. Bahkan ada yang mohon ataupun ada yang minta dengan angka yang tidak munasabah, sampai ribuan ringgit
Ini menunjukkan bahawasanya ia merupakan sesuatu yang di luar daripada agama itu sendiri. Mengambil upah itu sesuatu yang diharuskan, tetapi melampau di dalam menetapkan kadar bayaran menyebabkan agama ini sudah menjadi bahan tunggangan untuk seseorang melariskan ataupun mengambil sumber pendapatan padanya. Maknanya seseorang itu mengambil kadar. Cuma yang saya nak sebut kat sini, ada di antara para penceramah-penceramah yang sangat beradab. Antaranya, jujur saya cakap, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Ini memang seorang ulama yang sangat beradab. Kalau dia tak dapat nak hadir, dia akan maklumkan. Bahkan kalau dia ada kekosongan ataupun dia ada urusan, dia bagi tahu lebih awal. Dia maklumkan, tak adalah kita ternanti-nanti. Itu antara contoh-contoh yang baik bagi seorang da'i dan seorang pendakwah. Cuma kebanyakannya kadang-kadang kita mesej tak balas, blue tick saja, tak berjawab. Kita ternanti-nanti. Bukan saja di kalangan bukan agama, tetapi dalam agama pun begitu juga. Sebab itu dalam hadis dari Qatadah, dari Mutharrif, dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW sementara beliau sedang membaca ayat Alhaakumut Takathur, sungguh berbangga-bangga telah melalaikan kalian daripada ketaatan. Lantas beliau bersabda, Yaqulu ibni Adam mali mali, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Qala, beliau berkata, wahal laka ya ibni Adam, bukankah hartamu yang kau miliki sesungguhnya wahai anak Adam, min malika illa ma aklat, kecuali yang kau makan lalu habis. Fa'afnaita aw labista fa'ablaita aw tasaddaqta fa'amdaita, kecuali atau baju yang engkau pakai digunakan akan tersisa ataupun akan digunakan, baju itu sudah digunakan, baju akan menjadi buruk, atau harta yang kau sedekahkan, maka itulah yang akan tersimpan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini disebutkan bahawasanya seseorang ini boleh saja mengumpulkan harta sehingga boleh jadi jutawan, milion, trilion, bilion, akan tetapi harta yang benar-benar ia nikmati adalah apa yang ia makan atau apa yang ia pakai. Sebab itu kadang-kadang berbaki hartanya begitu saja umpamanya, akan tetapi hartanya yang benar-benar ia nikmati adalah apa yang ia makan ataupun apa yang ia pakai. Ini adalah untuk manfaat dunia. Selebih bakinya, kalau anda kata ia tidak sedekahkan ataupun ia tidak infakkan, maka dia akan hilang begitu saja, tersia-sia. Bahkan seseorang yang sangat kaya memiliki puluhan kenderaan, jika dia ingin berkenderaan, maka dia tidak mungkin akan menggunakan 20 kenderaan sekaligus. Paling pun dia akan menaiki hanya satu kenderaan sahaja. Bermaksud dalam hal ini, sekaya mana pun kita, rumah kita banyak mana pun, ada 5-6 buah, kereta kita banyak mana pun, yang kita guna hanya satu. Baju kita mahal-mahal, harga 1,000-2,000, yang kita selalu pakai mungkin t-shirt sahaja. Di rumah, nak pergi jalan, nak pergi pasar dan sebagainya. Tudung kita yang mahal beratus-ratus, yang tersimpan di dalam almari, mungkin yang kita pakai untuk pergi kuliah hanya 2-3 helai saja yang kita biasa pakai. Selebihnya kadang-kadang sekiranya kita tidak sedekahkan, tidak belanjakan, maka akan tersisa hilang begitu saja. Sebab itu dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalatha, yang mengikuti mayit ataupun yang mengikuti jenazah sampai ke kubur itu ada 3. Bila kita meninggal nanti,
yang akan ikut kita ni ada 3. Fayarji'u ithnani, dan 2 akan kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan yang mengikuti, dan yang 1 akan tetap bersamanya. Ada 3, 2 lagi akan pergi, 1 ni akan kekal dengan kita, duduk dengan kita di kubur. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti kita tadi ada 3. Yang pertama keluarga, wa ahlu, yakni ahli keluarga, wa malu, dan harta benda, wa amalu, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluh, yang akan kembali meninggalkan kita nanti ahli keluarga kita bila kita dah ditanam. Contoh kalau kubur seksyen 21 Shah Alam tu, kita dia dimasukkan dalam tu, ditimbus. Dalam sebahagian hadis kita akan dengar tapak kaki ahli keluarga kita, kasut mereka pergi meninggalkan kita. Tinggallah kita seorang-seorang. Harta kita pun, kereta kita nanti anak kita yang akan pakai. Rumah kita anak kita yang akan duduk, mungkin dijual, tak tahu, mungkin akan diduduki, mungkin akan disewakan. Yang akan tinggal bersama dengan kita nanti adalah amal. Sedangkan wa yabqa amalu, yang tetap bersama dengan kita nanti duduk di tepi kubur adalah amal kita. Yang akan menerangi kubur kita, amal kita, yang akan berubah menjadi makhluk yang akan teman kita. Hadis ini sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, pada ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi, yakni masuk ke dalam kubur. Zurtumul maqabir, yakni menziarahi. Maksud ziarah ni, para ulama menafsirkan bahawasanya kubur ini adalah alam sementara kita sebelum kita nanti dimasukkan ataupun ke alam yang seterusnya, iaitu hingga kamu meninggal lantas kamu dikubur. Saling berlumba-lumba untuk memperbanyakkan harta akan terus dia lakukan hingga bila-bila pun. Maknanya manusia ni selagi mana dia tak mati, dia akan terus cari harta, sehingga hanya kematian yang akan menghalanginya. Selama mana dia belum dikuburkan, yakni selama mana dia belum meninggal, maka dia akan terus saling berlumba-lumba dan kerana mengejar cita-cita dunia. Sebab itu kita semua ini perlu betulkan niat bahawa hidup di dunia ini cukuplah kita, jangan mengambil lebih daripada apa yang sepatutnya. Sepatutnya kita mengumpulkan harta-harta akhirat. Sebab itu kadang-kadang manusia ini sangat sayang dengan duitnya, sehingga mereka nak menuntut ilmu pun berkira-kira dengan duit yang mereka ada, kerana mereka tidak mengetahui tentang kebaikan ataupun kehidupan akhirat yang lama, 100 tahun, 200 tahun. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walam yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab." Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu dia akan menginginkan 2 lembah lagi, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya merasa puas selain daripada apabila dia menemui kematian dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Hadis ini sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, dalam hal ini kembali kepada niat kita. Cukuplah apabila kita dah di penghujung usia, umur kita 30, 40, 50, 60, cukuplah dengan apa yang kita ada ini. Sudah masanya untuk kita menuju kepada harta, kumpul pula harta, yakni harta nanti kita duduk di alam yang lain. Sebab kita ni tak lama, ya.
Mungkin 30, 40, 50, 60, 70. Adanya azab kubur. Allah kata, kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu itu. Sebab itu Allah menegur mereka yang sibuk dengan dunia dan berlumba-lumba untuk memperbanyakkan sehingga melalaikan dari ibadah. Jika dia tetap sahaja melakukannya, maka dia akan merasakan akibat daripada perbuatannya, iaitu azab kubur, sebelum akhirnya akan diazab juga di hari akhirat. Kata Ali bin Abi Talib, dia berkata, kunna nashku fi azabil qabr hatta nazalat hadhihi al-ayah. Kami tadinya ragu tentang azab kubur sehingga turunnya ayat ini, yakni turunnya surah ini. Ia menceritakan tentang bagaimana azab kubur ini sesuatu yang benar. Sebab itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr. Azab kubur ini benar. Masuk saja kita di liang lahat, ditimbus, kita berada satu alam kubur. Azab itu benar. Sebab itu dalam hadis disebut doa dia. Kemudian Allah ulang balik ayat tadi. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah ulang sekali lagi, inilah azab yang mana kamu perlu serius dengannya. Kamu sekali-kali akan mengetahui akibat perbuatan kamu itu. Oleh sebab itu, ini adalah ancaman setelah ancaman, peringatan setelah peringatan. Kalian akan mengetahui akibat dan sikap kalian yang bermegah-megahan dengan dunia, berbangga-bangga dan saling memperbanyak-banyakkan ketika kamu didatangi oleh kematian. Oleh sebab itu, muslimin dan muslimat ibu-ibu semua, termasuk saya yang bercakap ini, bahawa kita ini dalam dunia ini tidak ada masalah untuk kita mencari harta, mengumpulkan harta. Tetapi kembalikan harta itu nanti, belanjakan harta itu nanti untuk harta akhirat kita. Sedekah, amal jariah, pergi kelas, apa lagi, berinfak, apa saja. Gunakanlah harta yang kita ada itu untuk buat amal. Kerana harta itu akan disimpan, akan menjadi amal dan akan tersimpan di hari akhirat. Jangan bazirkan harta kita pada dunia, umpamanya beli barang yang akan menghancurkan kita. Cukuplah sekadar apa yang telah kita ada, dan kita telah menikmati segalanya. Sebab itu saya menasihatkan diri saya dan kita semua supaya niatkan pada sekarang ini, apa yang kita nak ini lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin, disebut perkataan ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, dengan yakin. Ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yakni seandainya mereka mengetahui dengan pasti bagaimana itu neraka Jahannam, atau mereka akan menimbulkan sifat berbegah-begahan tersebut, mereka tidak akan berlumba-lumba dalam mencari dunia, dan mereka akan menjaga diri mereka supaya tidak lalai dalam beribadah. Sebab itu kita ni, contoh umpamanya waktu solat, kan, waktu Covid, masing-masing duk maki hamun, AJK surau masjid, apa ni masjid tak boleh buka, ini semua agenda Dajjal, ini semua agenda Yahudi, Dajjal nak turun, Freemason, apa semua dibuat. Tetapi bila masjid dah buka, subuh pun satu baris saja, kan? Kadang-kadang zuhur pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita duk masih makan tengah hari,
ikan bakar, asam pedas. Kadang-kadang kita tidak segera untuk menunaikan salat. Tetapi bila masjid ditutup kembali, kalau Covid, kita duk maki, kenapa masjid ditutup? Hilanglah hidayah Allah. Habislah semua, Dajjal akan turun. Umat Islam tak boleh bersatu. Tapi masjid buka. Subuh kadang-kadang mengecewakan kita. Ada satu baris saja. Walaupun subuh dah lewat. Kalau subuh awal tu tak apalah juga. Subuh dah lewat, sekarang pukul 6:17 pagi. Baru azan, masuk azan 6.30 duk baru solat. Apalah salah kadang-kadang bila orang-orang anak-anak kita yang bekerja tu siap awal solat di masjid. Kerana kadang-kadang mereka ini lalai dalam ibadah, tetapi sibuk mengejar dunia. Kita takut kepada bos kita yang punch card suruh pukul 8, tetapi kita tidak takut kepada Allah yang menyuruh kita agar solat ala waqtiha, solat di atas waktunya. La tarawunnal jahim, nescaya kamu benar akan melihat neraka jahim. Ini adalah ancaman tentang neraka jahim. Ini adalah ancaman tentang neraka jahim. Kalau kita lihat perkataan neraka jahim ini, yakni adalah an-naru asyadidatu at-ta'ajjuj, yakni api yang sangat kuat gelojaknya. Ini adalah ancaman yang mana yang disebut oleh Al-Imam Tabari tentang neraka jahim. Di antara nama-nama neraka yang pertama adalah Jahannam, yakni yang jauh kedalamannya. Disebut juga Jahim, Jahannam. Ada juga nama neraka disebut Lawa, yang menunjukkan nyalaan apinya. Ada juga nama neraka yang disebut Sa'ir, kerana apinya dinyalakan. Ada yang disebut Saqar, kerana panasnya apinya. Ada yang disebut Al-Hatamah ataupun Hutamah. Wa ma adraka mal Hutamah, kerana neraka dihancurkan, kerana neraka menghancurkan dan melumat siapa saja yang memasukinya. Dan juga disebut Al-Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Al-Hawiyah dalam surah Al-Qari'ah disebut kerana orang yang dilemparkan kepadanya dalam kondisi jatuh, kepala kat bawah, kaki ke atas, dalam kondisi kepala di bawah, kaki di atas. Ini disebut Al-Hawiyah. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala sendiri. Perkataan 'ainal yaqin, yakni dilihat dengan mata kepala sendiri, dengan yakin, dengan mata kepala sendiri. Kita akan melihat neraka. Siapa, wal'iyadzubillah, orang-orang yang melihat neraka, dia akan melihat dengan ainul yaqin. Sebab itu pembahagian tahap keyakinan ada 3. Ada ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Apa dia ilmul yaqin? Yang pertama sekali, ilmul yaqin, yakni seseorang yang mengetahui dengan penuh keyakinan namun hanya berupa berita. Contoh macam kita pergi ke Mekah. Kita tak pernah pergi Mekah, tapi orang duk bercerita Kaabah. Oh, Kaabah ni warna hitam, Kaabah ni besar. Kita percaya, tapi kita tak pernah pergi. Kita percaya kerana berita, ilmu, pembelajaran yang kita belajar. Kita tak pernah pergi. Itu disebut ilmul yaqin, keyakinan berdasarkan ilmu. Kemudian ainul yaqin. Ain ni maksudnya apa?
mata, melihat dengan mata kepala sendiri. Setelah kita melihat, kita yakin. Duk kita pergi Mekah, naik bas sampai ataupun pergi jalan, turun masuk Masjidil Haram, nampak Kaabah. Kita nampak dah, kita yakin betul ada Kaabah kat situ. Tetapi kita tak pegang lagi. Bila dah pegang, baru dipanggil haqqul yaqin. Kita duk usap Kaabah tu, pegang kain dia, pegang batu dia. Itu baru disebut haqqul yaqin. Yakin dengan hak, dengan penuh keyakinan, kebenaran. Ya, betul benda ni ada, aku dah pegang dah. Itu tahap keyakinan. Oleh sebab itu Allah menyatakan ainul yaqin. Oleh itu sebab itu, seseorang yang mendengar tentang adanya syurga dengan dalil-dalil yang banyak, maka dia akan yakin bahawa syurga itu benar. Ini dipanggil ilmul yaqin. Kemudian setelah dia di akhirat, dia akan melihat syurga, maka dia akan mengetahuinya dengan ainul yaqin. Dia akan tahu, oh syurga ni ada, dia nampak syurga tu. Maka setelah dia masuk ke dalam syurga, dia petik buah-buahan syurga, dia memeluk bidadari, makan buah-buahan syurga, maka itu dipanggil haqqul yaqin. Pada ayat ini Allah tidak menggunakan haqqul yaqin, tetapi Allah menggunakan ainul yaqin. Kerana apa? Sebahagian para ulama menyatakan hal tersebut kerana ayat ini berkaitan dengan manusia secara umum, baik yang jahat maupun yang baik ataupun maupun yang kafir. Kerana setiap orang yang melewati neraka Jahannam, iaitu melewati sirat, titian sirat yang terbentang di atas mereka. Adapun yang haqqul yaqin terhadap neraka adalah orang yang terlempar di atasnya ataupun di dalamnya. Sedangkan orang yang beriman akan boleh melewati sirat. Ada yang seperti cahaya, ada yang seperti hembusan angin, ada yang seperti kuda yang berlari, dan ada yang merangkak-rangkak sampai akhirnya selamat sampai. Setiap orang berbeza mengikut amalan dia. Yakni Allah menyatakan kepada kita apa dia? Nanti kita akan nampak syurga dan akan nampak neraka. Untuk kita menuju ke syurga, kita akan nampak neraka melalui titian sirat. Seseorang itu akan merangkak ke, jalan seperti angin ke, jalan seperti cahaya ke, jalan seperti kuda berlari ke, bergantung kepada amalan masing-masing. Siapa yang terjatuh ke dalamnya, maka dia akan yakinlah, haqqul yaqin. Tetapi siapa yang dimasukkan ke dalam syurga, maka dia akan nampak syurga dan merasai syurga itu sendiri. Juga disebut dengan haqqul yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Maknanya pada hari itu kita akan ditanya apa yang kamu buat. Pertanyaan tersebut umum, mencakupi segala kenikmatan yang kita rasakan. Allah akan menanyakan tentang kesihatan kita yang kita lakukan ni untuk apa. Kita ni sihat, waktu kamu sihat, kamu buat apa? Waktu kamu sihat, kamu pergi solat tak? Kamu belajar mengaji tak? Kamu puasa sunat tak? Kamu menutup aurat tak? Waktu rambut kamu cantik, kamu pakai tudung tak? Waktu badan kamu sasa dan tegap, kamu tutup aurat tak? Ke pakai seluar pendek pergi pasar raya? Akan ditanya pula tentang waktu luang telah dihabiskan untuk apa? Waktu rehat kita buat apa? Waktu di antara zuhur dengan asar buat apa? Sebab itu Nabi SAW bersabda, ni'matan maghbun fihi ma kathir minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu padanya, yakni nikmat sihat dan nikmat waktu lapang. Kenapa tertipu? Apabila dia memiliki kesihatan yang berkualiti tetapi tidak dimanfaatkan untuk memperbanyakkan ibadah, padahal kelak
akan datang waktu tua dia di mana dia tidak memiliki kesihatan yang sama pada saat dia waktu muda dulu. Demikian juga waktu luangnya tidak dimanfaatkan dengan semaksima yang mungkin. Padahal kelak akan ditanya waktu terluang dia buat apa pada ketika itu. Begitupun sama juga dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Bahkan kenikmatan berupa kurma yang dimakan ataupun air putih yang diminum akan ditanya tentang keduanya. Kita makan buah kurma pun akan ditanya. Kamu makan ni untuk kenyang ke untuk pelahap? Kamu minum air ni baca bismillah tak? Kamu minum air ni untuk apa sebenarnya? Akan ditanya. Oleh sebab itu, pengajaran yang kita boleh dapat pada pada surah At-Takatsur ini yang pertama sekali adalah kita mesti perbetulkan niat kita kerana Allah di dunia ini. Aku cari harta ni untuk apa? Aku kumpul harta ni untuk apa? Yang kedua, habiskan harta kita dengan berbelanja pada jalan Allah. Sebab itu waktu-waktu beginilah bukan masa kita untuk mengumpul duit ataupun mengumpul harta, kerana harta kita sudah ada. Maka itu gunakanlah apa saja peluang yang ada. Kalau kita ada ilmu, sampaikan ilmu. Kalau kita ada keuangan dan harta, sedekahkan, infakkan. Kalau kita ada apa-apa kelebihan, maka gunakan kelebihan itu untuk mendapat bekalan di akhirat nanti. Apa-apa saja. Umpamanya, kalau kita ada ilmu, kita pandai baca Quran, mengajarlah anak-anak cucu kita baca Quran, rakan-rakan kita baca Quran. Kalau kita ada ilmu, ustaz saya tak pandai baca Quran, tetapi saya ajak kawan-kawan saya pergi baca Quran, ataupun ajak kawan-kawan saya pergi majlis ilmu, naik kereta saya tak apa. Itu juga satu membelanjakan harta pada jalan Allah. Ustaz saya ni tak ada masa kadang-kadang, boleh juga tapi kadang-kadang saya sponsor 10 orang untuk pergi saya sponsor 10 orang untuk pergi masuk tahfiz umpamanya. Itu juga berbelanja pada jalan Allah. Ataupun kadang-kadang ustaz saya tak ada masa, tetapi saya gunakan duit ni untuk infak di masjid dan surau, di rumah-rumah tahfiz ataupun pusat tahfiz, di rumah kebajikan anak yatim. Apa saja kelebihan yang kita ada, gunakan. Kadang-kadang kita tak mampu ustaz semua, tetapi saya post, saya selalu sebarkan kebaikan melalui WhatsApp. Itu yang saya mampu. Itu juga akan dikira. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mudah-mudahan mendapat manfaat kita pada hari ini. Akhir kata, insya-Allah kita jumpa lagi. Datin Fazlin ada masuk tadi, cuba baca surah At-Takatsur. Ya.